Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya kita mengucapkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada malam ini kita dapat bertemu setelah lama tak berjumpa. Rasa-rasanya 6 bulan lebih. 6 bulan lebih. Bulan 4 lah tu. Sebelum puasa. Saya rasa ikut catatan saya ni minggu ketiga bulan 3. Cuti sekolah bulan 3 tu saya tak datang dah. Lepas tu bulan 4 sebelum puasa tu pun pergi ke Perak khusus tahun masa tu. Lepas tu straight lah daripada puasa tu sampailah sekarang. Lepas raya dulu sebenarnya ada waktu dalam 2-3 minggu yang boleh kuliah, yang boleh kuliah lepas raya itu sebelum kita kena PKP yang ketat, tapi ialah lepas raya nak selesaikan puasa 6 apa semua, alang-alang pihak surau pun tak ada panggil, maka gitu je lah. Kena PKP ketat, terus tak ada lah. Maka Alhamdulillah pada malam ini setelah lama tak berjumpa, kita dapat sama-sama berjumpa pada malam ini dalam keadaan Alhamdulillah kita semua dirahmati Allah dalam keadaan sihat walafiat semua, Alhamdulillah. Baik. Dan kali terakhir kita berhenti dulu ialah pada bab berkaitan dengan solat Jumaat. Solat Jumaat. Kita baru je masuk bab solat Jumaat. Kita baca sampai ke hikmah pensyariatan solat Jumaat sampai situ. Tak ada nak sambung. Solat Jumaat ni satu bab yang panah lah. Baru-baru ni dia jadi panah. Dalam tempoh PKP ni duk macam-macam perkara yang berlaku, semuanya jadi panah tu disebabkan mungkin ketidakfahaman lah berkaitan dengan hukum, jadi panah lah, timbullah jemaah kayangan lah, jemaah marhin macam-macam. Baik, tapi tak apalah, jadi kita cuba tengok apa yang disusun oleh pengarang kitab Fiqh Manhaji ni untuk kita menambah pengetahuan kita berkaitan dengan bab solat Jumaat ni. Baik. Jadi pada malam ini kita akan baca berkaitan dengan syarat wajib solat Jumaat. Syarat wajib solat Jumaat. Jadi orang-orang yang dituntut ataupun yang diwajibkan kepadanya solat Jumaat, mestilah ada pada dia ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kalau pada dirinya sempurna ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh syarak, maka wajiblah dia untuk menghadiri sembahyang Jumaat. Baik. Maka kata pengarang kitab ni, solat Jumaat diwajibkan kepada mereka yang memenuhi 7 syarat berikut. Baik, yang pertama beragama Islam. Ini
benda ringan-ringan je lah. Kita tahulah orang Islam memang wajib lah pergi sembahyang. Orang kafir tidak dituntut melaksanakan solat Jumaat di dunia ini kerana mereka dituntut memeluk Islam terlebih dahulu disebabkan Islam merupakan asas ibadah dan ketaatan keseluruhannya. Manakala di akhirat pula mereka tetap didakwa dan diazab. Gitu. Bila orang tu bukan Islam, tidak beriman, maka mereka tidak dituntut ataupun tidak diberatkan kepada mereka tuntutan syarak. Ataupun kita panggil dalam istilah fiqh, mereka ni bukan mukallaf. Sebab untuk seseorang itu jadi mukallaf, dia kena ada 3 syarat. 3 sifat pada diri dia. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Jadi kalau pada diri seseorang itu ada 3 sifat ni, maka dia dikira sebagai mukallaf. Apa maksud mukallaf? Mukallaf ni maksudnya orang yang dibebankan. Orang yang dibebankan perintah dan larangan syariat. Maknanya apa yang syariat perintah, dia kena buat. Apa yang syariat larang, dia kena tinggalkan. Adapun orang kafir, maka mereka bukan mukallaf. Sebab itu mereka tidak dituntut untuk menunaikan solat Jumaat dan juga ibadah-ibadah lain. Manakala di akhirat pula, mereka dituntut dan mereka akan didakwa dan juga diazab. Di samping kekufuran mereka tu, mereka juga akan didakwa, akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan di atas segala tanggungjawab atas dunia. Mereka tak bersolat. Memanglah mereka bukan Islam, tapi di hari akhirat nanti akan dipersoalkan. Mereka tak puasa. Memanglah sebab bukan Islam, tapi di akhirat nanti akan dipersoalkan dan akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Syarat yang kedua, sudah pun baligh. Baik, solat Jumaat tidak wajib hadir atas kanak-kanak kerana mereka tidak mukallaf. Tadilah 3 syarat tadi nak jadi mukallaf, Islam, baligh dan berakal. Jadi kanak-kanak yang belum baligh, maka mereka tidak wajib hadir. Kalau hadir, baguslah untuk latihan mereka. Tapi kalau tak hadir, maka tidak diwajibkan. Baik, yang ketiga, berakal. Orang gila tidak wajib mendirikan solat Jumaat kerana mereka juga tidak mukallaf. Samalah, orang gila, dia tak wajib untuk hadir solat Jumaat. Baik, itu asas. 3 ni, mana-mana ibadah pun 3 ni lah dia punya syarat yang paling utama dia. Islam, baligh, berakal. Sebab itu tuntutan syarak ni dikenakan kepada orang yang mukallaf. Baik. Yang keempat, bebas sepenuhnya. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil hurriyah. Bebas. Bebas lawan dia lawan dia hamba. Hamba, Jadi zaman kita ni dah tak ada dah sistem perhambaan tu. Hamba dah tak ada. Maka tidak dibincanglah. Baik. Solat Jumaat tidak wajib atas hamba kerana hamba sibuk menjalankan tanggungjawab terhadap tuannya. Tanggungjawab ini menghalang mereka daripada menunaikan Jumaat. Jadi di hamba ni, dia tidak memiliki apa-apa termasuk dirinya sendiri. Termasuk diri dia, jiwa dia tu adalah milik tuan dia. Gitu hamba ni. Maka apa sahaja yang dia dapat kalau dia bekerja, dapat gaji apa semua, maka itu adalah milik tuan dia. Sebab tu hamba ni, kalau dalam pewarisan harta pusaka, hamba ni dia tidak boleh mewarisi
harta kaum kerabatnya yang meninggal dunia. Ya. Jadi kalau seorang itu dia berstatus hamba, ayah dia meninggal dunia, maka dia yang hamba ni perlu dikeluarkan daripada senarai waris. Ya. Sebab tak ada guna bagi dia bahagian harta tu. Sebab apa? Bagi ke dia sekalipun, harta yang dia dapat tu dah milik tuan dia. Maka hamba ni dia tidak ada memiliki apa-apa. Ya, semua yang dimiliki adalah milik tuannya, termasuk dirinya sendiri. Maka dia bertanggungjawab terhadap apa perintah ataupun tugas-tugas yang diperintahkan oleh tuannya. Sebab itu tak wajib. Baik. Yang kelima, lelaki. Lelaki. Baik. Salat Jumaat tidak wajib atas perempuan. Baik. Kenapa salat Jumaat tak wajib atas perempuan? Maka para ulama fiqh dia beri sebab. Kenapa? Kerana sibuk melayan anak-anak dan menguruskan rumah tangga. Kesibukan tersebut sudah tentu menimbulkan kerumitan atas mereka jika diwajibkan menghadiri salat Jumaat. Maka itu keringanan kepada wanita, mereka tak wajib. Tapi kalau hadir, boleh sah je sembahyang dia. Bukanlah maknanya mereka dilarang sembahyang Jumaat. Tidak. Kalau di negara Arab, saya duduk Syria dulu tuan-tuan, kalau sembahyang Jumaat ni memang ada tempat khas untuk perempuan. Dan yang hadir tu bukan seorang. Lepas keluar daripada siap sembahyang Jumaat tu berderu orang perempuan siap sembahyang Jumaat. Dia datang sebab apa? Sebab nak dengar khutbah. Khutbah di sana syekh-syekh besar-besar lah. Jadi khutbah di sana dia tak baca. Ataupun dekat sana rasanya tak ada lah teks khutbah macam kat kita ni. Setiap negeri ada teks khutbah. Kat sana terpulang kepada syekh yang berkhutbah tu, tajuk apa dia nak sampaikan. Ada syekh-syekh yang khutbahnya sangat menarik dan bersiri, ya. Jadi kita nak dengar lagi. Oh, tak puas hari ni Jumaat ni tak habis lagi bahas ni. Sambung lagi minggu depan pula. Jadi minggu depan kita lagi pula. Sebab apa? Dengar khutbah tu macam belajar. Macam dengar kuliah, ya. Baik. Jadi boleh orang perempuan boleh, ya, dia harus untuk datang solat Jumaat. Dan kalau dia datang sembahyang Jumaat dan Jumaat dia sah dan dia tak perlu lagi sembahyang Zuhur. Adapun lelaki wajib. Baik. Jadi perempuan ni macam kita baca tadi, ulama fiqh beritahu mereka tak wajib kerana kesibukan, tanggungjawab mereka terhadap keluarga. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau orang yang kerja office hour, orang yang kerja office hour, saya tak tahulah sebab saya tak kerja office hour. Pukul 12 balik lah. 12 suku balik lah. Orang yang kerja office hour, maka waktu sembahyang Jumaat, waktu rehat, ya. Jadi dia mungkin agak sibuk, ambil anak, nak beli makanan, nak makan apa semua, agak sibuk. Itu kita lelaki, ya, kita lelaki. Macam sekarang ni Jumaat awal, ya, Jumaat awal 1-2 minit Jumaat dah, ya. Saya kalau Jumaat awal ni ada tugas nak ambil anak apa semua, ya. Jadi macam sempit. Kita nak pergi masjid awal, nak ambil anak lagi, lepas tu jam lagi lepas sekolah apa semua. Jadi agak serabut. Cuba kita bayangkan kalau perempuan, ya, nak ambil anak lagi, nak balik hidang makan untuk suami lagi. Itu pun kalau apa, beli bungkus, kalau nak kena balik masak lagi, nak kena rumah-rumah lagi, maka jadi rumit kepada mereka. Ya, sebab itu agama Islam memberikan keringanan kepada mereka dengan mereka tidak dituntut untuk menunaikan solat Jumaat. Baik. Itu yang kelima, lelaki. Baik. Yang keenam, sihat tubuh badan. Solat Jumaat tidak diwajibkan atas pesakit. Orang sakit tak wajib, ya. Sama ada berasa sakit ketika menghadiri solat Jumaat di masjid, berasa sakit kerana menunggu selesai solat Jumaat, atau akan bertambah kuat sakitnya dan lambat sembuhnya. Yang sakit ni sama ada dia tak boleh nak mari semayang,
ya, ataupun dia boleh mari semayang, tapi kalau duduk dengar khutbah, ya, mari kau sakit, ya, kau tambah sakit dia. Kalau duduk lama dengar khutbah, kau tambah sakit. Ataupun kalau dia mari juga, ya, maka sakit dia jadi lambat baik pula. Kalau sakit-sakit yang macam ni, maka mereka tidak wajib untuk datang, ya, solat Jumaat. Jadi sakit ni kita ukurlah, ya. Jangan sakit kepala je, ya, pening kepala, ataupun sakit-sakit urat sikit je, ya, boleh je start motor berjalan apa semua kan. Maka itu dinilai oleh diri sendiri, ya. Maka sakit adalah salah satu daripada keuzuran untuk tidak hadir solat Jumaat. Okey, baik. Begitu juga tidak diwajibkan solat Jumaat atas orang yang ditugaskan merawat dan berkhidmat kepada pesakit. Dia tak sakit, sihat je. Tapi dia jaga orang sakit. Ya. Kalau ada nurse yang lelaki, ada tak nurse lelaki tapi tak ramai kan? Nurse lelaki, ya. Ataupun doktor, ya. Ataupun apa sajalah, ataupun dia jaga ayah dia sakit kat rumah, tak boleh tinggal sebagai contoh, ya. Kalau tinggal habis susah, ya. Mungkin ayah dia jatuh, mungkin ayah kena sawan apa semua. Maka orang yang macam ni walaupun dia tak sakit tetapi dia menjaga orang sakit, menguruskan orang sakit, maka dia juga tidak wajib untuk hadir solat Jumaat. Baik. Hal ini kerana tiada orang lain yang boleh mengambil alih tugasnya ketika dia pergi bersolat Jumaat sedangkan pesakit memerlukan khidmatnya. Ya. Jadi syarat tak wajib tadi itu, tak ada orang yang boleh ambil alih tugas. Ya. Contohnya dia lelaki, tak ada orang perempuan yang boleh ganti dia untuk bertugas. Ya. Ataupun tak ada orang yang bukan Islam yang boleh, pegawai ataupun kaki tangan yang bukan Islam yang boleh mengganti dia untuk tugas dia. Maka orang yang macam ni tidak diwajibkan untuk hadir solat Jumaat. Pengecualian ini tidak dikira sama ada pesakit itu di kalangan ahli keluarganya ataupun tidak. Tak kira lah. Ya? Dia jaga ahli keluarga dia sakit ke, jaga dekat rumah ke, jaga dekat hospital ke, dia nurse ke, doktor ke, apa semua, maka mereka dikecualikan daripada solat Jumaat. Baik. Jadi bila kita lihat di sini tuan-tuan, bukan sahaja pesakit, bukan sahaja orang sakit dikecualikan, orang yang berkhidmat untuk orang sakit. Maknanya dia menjaga kemaslahatan saudaranya, ya. Maka dia juga dikecualikan daripada kewajipan solat Jumaat. Maka tuan-tuan, para ulama pun dia kias, ya, benda yang sama terhadap tugas-tugas. Sebagai contoh, tugas-tugas menjaga keselamatan. Ya. Polis yang bertugas, askar yang bertugas, ya, masuk hutan, ataupun sekarang ni lah, ya, keadaan kita sekarang ni frontliner yang bertugas, duduk buat swab test apa semua, ya, dengan pakai begitu, pakai berbungkuh nak pergi sembahyang Jumaat, macam mana? Pergi sembahyang Jumaat orang lagi habis, ya. Maka mereka dikecualikan kewajipan untuk solat Jumaat. Dan juga termasuklah jaga pengawal keselamatan, ya, pengawal keselamatan, ya. Jaga kilang ke, jaga bank ke, jaga sekolah ke. Kalau dia tinggal, maka akan menyebabkan bahaya, ya, bahaya terhadap harta ataupun terhadap nyawa, ya. Maka mereka juga dikecualikan daripada kewajipan solat Jumaat, ya. Tetapi yang terbaik adalah dengan buat pergiliran lah. Kalau macam hak bertugas tadi, ya, kalau ada giliran itu lebih baik supaya tak sampai 3 kali tinggal sembahyang Jumaat, ya. Tapi dah kalau tak ada orang sangat, ya, maka dia tak wajib lah untuk hadir sembahyang Jumaat. Kerana kalau dia tinggal,
maka akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Maka dia tak wajib. Ya, baik. Itu dan apa-apa lagi lah tugas, ya. Mungkin orang yang jaga mesin sebagai contoh. Mesin tu berjalan 24 jam. Tinggal habis lah, mungkin rosak, mungkin rugi, mungkin kerugian sudut harta apa semua. Maka pun sama. Ya, kalau tak ada orang lain nak ganti, ya, tidak ada kepakaran pada orang yang tak wajib sembahyang Jumaat, orang wanita ataupun bukan Islam, dia je yang pakar, maka dia gugur kewajipan dia untuk solat Jumaat. Baik. Dan kita lihat sembahyang Jumaat ni juga dibahaskan secara lebih mendalam, ya, isu-isunya dibahaskan lebih mendalam ketika mana tercetusnya COVID. Ya, maka kita orang yang sihat walafiat ni pun segar-bugar ni juga tak pergi sembahyang Jumaat. Ya, tak pergi sembahyang Jumaat. Kenapa? Kerana keuzuran ni lah. Kerana keuzuran ni. Maka bila ada keuzuran macam ni, penyakit berjangkit apa semua, maka kita tak boleh keluarkan kenyataan macam ni. Biasa orang kata, siapa nak tanggung dosa aku tak sembahyang Jumaat ni? Siapa nak tanggung dosa aku tak sembahyang Jumaat ni? Maka habis dia maki kerajaan, dia maki mufti, AJK masjid kena maki, imam kena maki habis. Siapa nak tanggung dosa aku tak sembahyang Jumaat ni? Dan saya pun pernah dapat 2-3 mesej tanya soalan ni. Siapa nak tanggung dosa saya, Ustaz? Saya pergi masjid ni, AJK suruh balik. Penuh. Siapa nak tanggung dosa saya tak sembahyang Jumaat ni? Saya jawablah, tak ada siapa pun yang berdosa. Nak tanggung apa? Tak ada siapa yang berdosa. Ya, AJK masjid tak berdosa, awak pun tak berdosa. Ya, sebab keuzuran. Ada keuzuran. Jadi kalau kita faham macam tu, maka benda mudah aja. Ya, maka takkan berlakulah keadaan panas, ya, maki sana maki sini, marah sana marah sini, virus sana virus sini, ya, kalau tahu hukum, ya. Sebab Islam ni mudah. Baik. Jadi kita tak ada tengok, tak jumpalah, ya, ustaz-ustaz sehebat mana ilmu dia pun, dia viral yang dia tak sembahyang Jumaat, marah orang tu, tak ada. Sebab dia faham hukum, ya. Baik. Jadi kita tak perlu risau, ya, tak perlu risau. Baik. Itu berkaitan dengan sihat tubuh badan. Okey, baik. Jadi orang sakit, ya, penyakit yang menghalang dia lah, penyakit yang menghalang dia untuk pergi solat Jumaat, maka dia tidak wajib untuk pergi solat Jumaat. Baik. Syarat yang ketujuh, bermukim di tempat solat Jumaat didirikan, ya. Maknanya tidak bermusafir. Bermukim. Orang yang bermukim, mukim lawan dia musafir. Bermakna orang yang musafir dia tak wajib sembahyang Jumaat. Baik. Solat Jumaat tidak wajib atas orang musafir dengan syarat perjalanan itu harus walaupun dekat. Seseorang yang musafir itu disyaratkan memulakan perjalanannya sebelum terbit fajar pada hari Jumaat dan dia tidak terdengar azan subuh di tempatnya. Kita biasa dengar, tuan-tuan, orang musafir ni yang gugur kewajipan sembahyang Jumaat dia kalau dia musafir keluar sebelum subuh. Dia keluar sebelum subuh tu dan dia tak dengar azan. Maknanya dia keluar subuh pukul sekarang 5.49 kan. Dia keluar 5.30. 5.30 tak dengar azan lah. Ya. Dia keluar awal lagi sebelum azan subuh. Bukan keluar lepas subuh, sebelum azan subuh. Bila dia keluar sebelum azan subuh, sebelum masuk waktu subuh, barulah dia dikira sebagai pemusafir yang dikecualikan daripada kewajipan sembahyang Jumaat. Itu biasa kita dengar kan. Memanglah kita dengar sebab itu adalah pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu pandangan yang muktamad. Musafir yang bermusafir sebelum subuh, ya, sebelum subuh, barulah dia gugur kewajipan sembahyang Jumaat.
Kalau dia keluar lepas subuh, maka kewajipan sembahyang Jumaat itu tak gugur. Dia wajib juga sembahyang Jumaat. Itu pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi bila kita cek balik, ya, perkara ni perkara khilaf. Ya, perkara ni perkara khilaf. Dia bukan sahaja khilaf antara mazhab, tuan-tuan. Khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri. Khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri. Kita faham khilaf ni antara mazhab. Syafi'i, Maliki, Maliki, Hambali, Hambali, Hanafi. Tak, sebenarnya dalam mazhab, dalam satu mazhab sendiri pun ada khilaf. Ya, baik. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada sebahagian ulama termasuk Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi ulama besar mazhab Syafi'i. Okey. Dia mengatakan bahawasanya sembahyang Jumaat, ya, gugur, kewajipan sembahyang Jumaat gugur dengan permusafiran, ya, selepas fajar, selepas subuh, dan qabla zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur. Maknanya kalau kita tolak pukul 7 pagi ke, 8 pagi ke, 9 pagi ke, 10 pagi ke, ya, nak pergi KL, tolak 10 pagi hari Jumaat, maka kewajipan solat Jumaat gugur sebab kita dikira sebagai musafir. Yang tak gugurnya apa, tuan-tuan? Yang tak gugurnya kalau mula musafir lepas azan. Masuk sembahyang Jumaat, masuk azan Zuhur sembahyang Jumaat, dia start kereta berjalan. Maka orang yang macam ni tak gugur kewajipan dia. Kena singgah masjid sembahyang dulu, baru teruskan pemusafiran. Kalau dia musafir juga, maka dia berdosa lah sebab tinggal sembahyang Jumaat. Yang bermusafir, larangan bermusafir selepas waktu, selepas masuk waktu, yang ni ijma', tak ada khilaf. Tak ada khilaf di kalangan para ulama, dalam satu mazhab ataupun berbeza mazhab, tak ada yang berkhilaf bahawasanya musafir selepas masuk waktu adalah dilarang. Adapun sebelum masuk waktu, itu khilaf. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada dua pandangan, ya. Maka tak ada masalah, tuan-tuan. Dan dengan zaman kita yang banyak kemudahan, ya, pergi musafir mana-mana pun jumpa masjid, ya, maka dia tak jadi masalah lah untuk kita melaksanakan sembahyang Jumaat, ya. Kita musafir jauh mana pun memang jumpa masjid dan boleh berhenti untuk sembahyang Jumaat. Tapi kalau kita tak berhenti meneruskan pemusafiran, maka tidak menjadi masalah, ya, kerana kita berstatus musafir. Baik. Apatah lagi zaman kita ni pemusafiran menggunakan pengangkutan awam. Bukan semua ada kereta, ya. Bukan semua ada kenderaan sendiri. Mungkin ada kenderaan sendiri, tapi bila berjalan jauh tak larat nak bawa, maka dia naik pengangkutan awam. Maka pengangkutan awam dia akan terikatlah dengan tiket. Tiket tu tidak dijual ikut waktu kita nak. Tidak. Saya nak 5 pagi tiket. Tak ada lah. Nak mengelakkan keluar sebelum subuh tu, saya nak 5 pagi. Tak ada lah. Maka tiket sebagaimana yang ada lah. Pukul 10 pagi, pukul 11 pagi. Ya, tiket kapal terbang, dia dah ada dah. Dia punya waktu tiket dia. Maka disebabkan itu, wallahu alam, yang lebih kuatnya pandangan adalah tidak mengapa untuk memulakan perjalanan selepas subuh, ya, selepas subuh pada hari Jumaat. Jadi orang-orang yang bermusafir, ya, maka mereka tidak wajib untuk solat Jumaat. Tapi dia samalah, tuan-tuan, macam kita belajar sebelum ni bab sembahyang jamak, sembahyang musafir, jamak qasar tu, ya. Kalau dia bermusafir, ya, katalah dia musafir hari Jumaat pukul 8 pagi, ya, 8 pagi ke KL. 8 pagi pukul 9:30 sampailah KL. Nak pergi rumah anak dia, ya. Dan dia berniat nak duduk seminggu sana. Nak duduk seminggu sana, ya. Maka bila niat awal lagi nak duduk lebih daripada 4 hari, 4 hari dan ke atas, lebih daripada 4 hari lah, ya. Maka dia dah hilang status musafir.
Bila sampai ke rumah anak dia nanti, maka dia kena pergi sembahyang Jumaat. Yang dia kata ayah tak wajib sembahyang Jumaat musafir. Dia sama macam rukhsah sembahyang jamak qasar. Sembahyang jamak qasar tu. Sembahyang jamak qasar tu dia rukhsah, ya. Maka kalau dia sampai ke sana dengan niat nak duduk seminggu, sama juga dia tak boleh dah nak jamak. Tapi kalau dia berniat nak duduk sehari je, ya. Nak pergi rumah anak dia sehari, esok nak balik, ya. Maka bila dia sampai ke sana pukul 9, 9.30, dia masih lagi berstatus musafir dan ikut hukumnya dia tidak dituntut ataupun tidak wajib, tidak mengapa untuk dia tak pergi solat Jumaat. Baik. Okey. Seterusnya, boleh sikit lagi. Cikgu, boleh? SOP dia sampai Isyak. Kan? Boleh lah sikit lagi. Kita habiskan yang ni. Okey, baik. Solat Jumaat juga tidak wajib atas orang yang bermastautin di tempat yang tidak sah didirikan solat Jumaat, seperti di kampung yang bilangannya kurang daripada 40 orang yang bermastautin dan tidak mempunyai sebarang keuzuran. Duduk kampung, ya. Kampung tu kampung kecil. Kalau kira orang lelaki yang cukup syarat tadi, balik dan berakal tu, tak cukup 40 orang. Ya, tak cukup 40 orang. Ya. Maka tak wajib. Ya, tak wajib. Sebab dalam mazhab Syafi'i dia mesti 40 orang. Nanti kita akan jumpalah khilaf, dia akan sebut khilaf berkaitan jumlah. Kalau ikut negeri kita, lepas pada PKP 1 tahun lepas rasanya tak ada langsung sembahyang Jumaat tak. Rasanya tak ada langsung sembahyang Jumaat. Rasanya lah PKP tahun lepas ketat mula-mula tu. Rasanya Jumaat tak ada langsung, tak buat langsung rasanya. PKP yang 3.0 yang nama dia ketat, nampak macam ketat, ya. Ada sembahyang Jumaat. Ya, ada sembahyang Jumaat dengan meletakkan 40 orang lah. 40 orang. AJK dan mereka-mereka yang sempat datang. 40 orang, ya. Jadi mufti kita tetap meletakkan 40 orang. Adapun negeri-negeri lain ada yang macam wilayah dia letak 12 orang saja. 12 orang saja. Ya. Maka ada pandangan yang kata 12 orang. Nanti kita akan jumpa. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang muktamad adalah 40 orang. Jadi kalau tak cukup 40 orang, maka tak wajib Jumaat, main Zuhur. Baik. Kalau buat Jumaat sekalipun, lepas tu kena sembahyang Zuhur. Macam yang baru ni lah, yang bukan masjid daerah. Macam apa ni, Pematang, surau Jumaat Matang, ya, surau baru tu, dia hadkan 12 orang rasanya. Masjid daerah dia letak 40 orang. Kalau masjid surau Jumaat dia letak hanya 12 orang saja, dan SOP dia lepas sembahyang Jumaat kena buat sembahyang Zuhur. Baik. Sebab dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tak sahlah Jumaat tu. Buat tapi tidak sah, tak cukup syarat. Okay. Jadi kalau seseorang tu tinggal di kampung yang penduduk sikit, yang yang tak cukup 40 orang, maka dia tak wajib sembahyang Jumaat. Kalau dia buat juga, maka dia kena, lepas tu dia kena teruskan dengan sembahyang Zuhur sebagai ihtiyat. Baik. Jadi dia tak pelik tuan-tuan sembahyang Zuhur lepas Jumaat ni. Saya duduk Syariah tuan-tuan, bukan semua masjid. Ada masjid-masjid tertentu, masjid-masjid yang tertentu yang dia buat sembahyang Zuhur lepas sembahyang Jumaat. Lepas habis beri salam, terus qamat untuk sembahyang Zuhur. Orang penuh masjid. Orang penuh. Kalau tingkat tu penuh orang. Ya? Tapi bila dah selesai sembahyang, dia buat sembahyang Zuhur. Kenapa? Alasan dia dipanggil ta'addudil Jumaah. Sembahyang Jumaat yang berbilang-bilang, yang banyak. Sebab sana orang ramai, ya, masjid pula rapat-rapat, dan semua masjid buat sembahyang Jumaat belaka. Jadi ada masjid yang mengambil pendirian, masjid itu mazhab Syafi'i lah, ya. Masjid yang bermazhab Syafi'i mengambil pendirian untuk sembahyang Zuhur lepas sembahyang Jumaat, ya. Maka daripada berpuluh saf tu adalah 2 saf yang ikut, ya. Syekh yang khutbah tu tak sembahyang apa. Lepas sembahyang Jumaat dia lagi, ya.
Itu faqih. Faqih Syafi'i. Masjid yang saya selalu pergi tu, yang berkhutbah di situ, nama dia Syekh Rushdi. Syekh Rushdi ni tok guru orang Malaysia, belajar ramai yang ni lah. Dan dia memang faqih Syafi'i. Lepas sembahyang Jumaat, dia keluar je lah. Keluar tak ikut sembahyang Zuhur pun. Baik. Tapi tak jadi masalah. Kerana itu adalah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Baik. Okey. Jadi kalau kita berada di tempat kampung yang tak cukup 40 orang, maka tidak wajib untuk sembahyang Jumaat. Disyaratkan juga tidak terdengar suara azan daripada masjid qaryah sebelahnya yang mendirikan sembahyang Jumaat, solat Jumaat. Dengan syarat juga azan tu tak sampai ke kampung tu. Maknanya apa? Maknanya dia jauh daripada masjid yang didirikan sembahyang Jumaat. Ya. Tapi surau kampung tu tak cukup 40 orang. Mukim tu tak cukup 40 orang. Tapi bila kampung sebelah azan, dengar je kampung dia. Maka wajiblah dia pergi ke kampung untuk sembahyang Jumaat. Ya. Sebab antara ada bawah tu dalil dia, antara kewajipan Jumaat adalah kepada kullu man sami'an nida, setiap orang yang mendengar azan. Ya, bila dia dengar azan, maknanya dia berdekatan dengan masjid, maka dia wajib pergi. Okey, baik. Semua syarat-syarat ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu haqqun wajib ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw marid. Salat Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib atas setiap orang Islam secara berjemaah, melainkan kepada 4 golongan, iaitu hamba yang dimiliki, perempuan, kanak-kanak dan orang sakit. Itu 4 golongan yang dikecualikan daripada kewajipan salat Jumaat. Baik. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis terusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa 'alaihi al-jum'atu illa imra'atan aw musafiran aw 'abdan aw maridan." Sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka wajib atasnya mendirikan solat Jumaat, kecuali dia seorang perempuan, musafir, hamba dan orang sakit. Baik, hadis yang samalah maksud dia, dua hadis itu sama saja. Dan hadis yang lain pula, al-jumu'atu ala kulli man sami'an nida. Maksudnya solat Jumaat wajib atas setiap orang yang mendengar seruan azan. Jadi kalau dia dengar seruan azan sembahyang Jumaat, maka wajiblah untuk dihadir solat Jumaat. Baik. Jadi habis tu 7 syarat syarat wajib sembahyang Jumaat. Islam, balik, berakal, bebas, bukan hamba, lelaki, sihat tubuh badan dan juga bermukim, tidak bermusafir. Baik. Tuan-tuan, insya-Allah akan datang kita akan tengok berkaitan dengan syarat sah. Tadi syarat wajib sembahyang Jumaat. Akan datang ni syarat sah sembahyang Jumaat. Kalau buat tidak menepati syarat sah, maka Jumaat tu tak sah. Kena ganti sembahyang Zuhur. Ya. Baik. Ada lebih kurang 4 syarat sah dia. Dan sebelum kita masuk ke syarat sah Jumaat tu, nanti saya akan minggu depan insya-Allah saya akan ambil sikit petikan daripada kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i berkaitan dengan salatul Jumaah ataupun salat man la Jum'ata lahu. Sembahyang orang yang tak wajib Jumaat. Orang yang musafir tadi, macam mana sembahyang, status sembahyang dia, sembahyang Zuhur dia tu, dia nak sembahyang boleh tak? Biasanya kan ada persoalan orang tanya, boleh tak sembahyang masuk waktu terus sembahyang, ataupun kena tunggu pas Jumaat habis tu baru sembahyang? Itu kita akan bincang insya-Allah pada minggu depan.
Dan satu lagi yang saya akan petik daripada kitab Al-Mu'tamad ni, iaitu al-buyu' ataupun al-bai'u inda azanil Jumaah. Berjual beli ketika azan hari Jumaat. Hari Jumaat, untuk bila ada azan, kita masih lagi duk berjual beli, jual nasi, jual kuih, jual air. Baik, apa hukum dia? Itu insya-Allah pada minggu depan. Saya buka kalau ada apa-apa soalan. Okey. Ya. Tidak. Tuan dia tidak dipertanggungjawabkan. Macam tadilah, sebab dia adalah orang yang tak wajib hadir. Jadi bila orang dia adalah orang yang tak wajib hadir, maka tuan dia tak dipertanggungjawab lah. Tuan dia kata awak pergi kerja lah. Jumaat sedang berkumandang, azan sedang berkumandang, awak pergi siapkan kerja awak. Maka dia tidak menjadi, tuan dia tidak dipertanggungjawabkan. Sebagaimana kerajaan dan mufti-mufti tidak dipertanggungjawabkan, kita tak sembahyang Jumaat hari tu. Sebab apa? Sebab kewajipan tu dah diangkat dengan adanya penyakit. Sebab antara keuzuran sembahyang Jumaat ni, bila Nabi sebut hadis, ya, sembahyang Jumaat ini adalah wajib kepada orang-orang yang mendengar azan, ya, kecuali mereka-mereka yang ada keuzuran, ya, illa min uzrin. Nabi sebut dalam hadis tu. Sahabat tanya, uzur tu apa, Rasulullah? Ya, apakah keuzuran tu? Maka Nabi sebut dua. Marad, khaufun au marad. Rasa takut ataupun sakit. Rasa takut ataupun sakit. Jadi dengan COVID ni, dua-dua dia berlaku. Rasa takut, tuan-tuan tak takut. Boleh tengok mati beratus-ratus hari. Mau takut juga kita. Baik. Dan juga sakit. Dua-dua tu ada berlaku. Ya? Maka itu dikira keuzuran. Maka bila sudah ada keuzuran, maka mereka yang keluarkan hukum tu tidak lagi dipertanggungjawabkan. Baik. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.